Baik, silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya Menteri sebab saya mencadangkan uluk semalam kita ada pengalaman agak lewat. Sebab itu saya minta Menteri menjawab mana-mana ahli berhormat yang bertanya tetapi tidak ada dewan minta jawab secara bertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli berhormat yang tidak berucap tidak boleh mencelah dan berucap sekarang ni sebab kita ada masa yang agak cepat. Tolong kita stick itu. Terima kasih. I beg to differ. Minta maaf minta maaf. Bukan saya nak tegur. Ada setengah soalan yang dibangkitkan perkara nasional. Nasional elok baca. Dia ada tak ada pun tak ni. Yang tanya kawasan okey, dia tak ada okey. Tapi kalau yang nasional kena jawab sebab rakyat nak dengar yang hormat. Ya, yang berhormat. Yang hormat tanyalah dunia manapun dia akan setuju. Nasional tolong jawab sebab ini penting kepentingan negara. Baik, terima kasih. Point taken. Terima kasih Harau. Speaker yang Arif minta maaf. Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 11 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam usul pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 serta telah membagikan isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, iaitu Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Pagan, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Padang Serai, Yang Berhormat Merbuk dan Yang Berhormat Alostar. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya ingat you missed Kubang Pasu. Saya sebut pasal R&D Fund. Okey. Terima kasih Yang Berhormat serta Yang Berhormat Kubang Pasu. Ketika ini kerajaan Madani jelas berada di landasan yang tepat bagi menterjemahkan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi dan negara pencipta teknologi setara dengan negara-negara maju menjelang tahun 2030. Kerajaan akan merealisasi sasaran peningkatan perbelanjaan R&D dalam negara melalui Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DISTIN), di mana perbelanjaan penyelidikan R&D ataupun GERD kepada keluaran dalam negara kasar KDNK akan ditingkatkan kepada 2.5% serta sumbangan sektor swasta dalam perbelanjaan R&D negara BERT pula ditingkatkan sebanyak 70% menjelang tahun 2025. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kuala Terengganu dan juga Yang Berhormat Kubang Pasu, memang benar sumbangan R&D sektor swasta kepada KDNK berada pada tahap yang rendah. Ini adalah kerana sektor industri masih di fasa pemulihan dan ekonomi pasca pandemik dan peningkatan belanja R&D oleh industri belum menjadi keutamaan. Dalam hal ini, faktor dana yang terhad dikenal pasti penghalang kepada pembangunan sektor R&D. Oleh itu, strategi kementerian adalah mewujudkan Malaysia Science Endowment MSE, iaitu dana alternatif daripada pelbagai sumber seperti industri, dana antarabangsa dan pendema bagi membiayai R&D negara. Bagi menjayakan hasrat ini, MSE memerlukan sejumlah 2 bilion ringgit sebagai rizab permulaan, iaitu 1 bilion ringgit dari kerajaan dan 1 bilion ringgit daripada swasta. Melalui pendekatan ini, MSE dijangka boleh menjana sebanyak 100 juta ringgit setiap tahun bagi menjalinkan kerjasama dengan pihak industri dan rakan-rakan strategik antarabangsa, seterusnya dapat meningkatkan aktiviti R&D negara secara berterusan. Mesti juga mempergiatkan promosi bagi memperkenalkan MSE supaya menarik minat pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalinkan kerjasama dengan MSE. Secara prinsipnya, beberapa organisasi serta syarikat antarabangsa telah bersetuju untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang seperti pembangunan vaksin, pembangunan industri integrated circuit and substrate serta kerjasama dalam bidang oil and gas. Bagi pertanyaan mengenai peningkatan kolaborasi R&D antara industri dan IPT pula, ada beberapa inisiatif yang dilaksanakan di bawah MOSTI. Antaranya, satu, melalui pembiayaan dana R&D MOSTI bagi RMK12 yang menggalakkan kolaborasi antara syarikat swasta dengan Institut Pengajian Tinggi IPT. Sebanyak
projek kolaborasi antara industri dengan IPT awam dan swasta dalam pelbagai bidang STI telah diluluskan. Yang kedua, program iConnect di bawah MOSTI menerima dana padanan R&D matching grant sebanyak 20 juta ringgit. Sehingga kini terdapat 12 projek kolaboratif yang melibatkan penyelidikan dan pembangunan R&D antara industri dan IPT yang telah diluluskan dengan grant padanan sebanyak 33.34 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, 50% adalah sumbangan dari pihak industri. Dan yang ketiga, menerusi inisiatif National Technology and Innovation Sandbox NTIS sebanyak 96.8 juta ringgit juga disumbangkan oleh pihak swasta melalui dana padanan hasil kerjasama bersama pihak industri dalam mengkomersialkan produk ataupun teknologi berkaitan. MIC Malaysia pula sebanyak 209 kerjasama industri akademia telah dijalankan di bawah program Newton Ungu Omar Fund, melibatkan lebih 164 orang penyelidik daripada IPT tempatan. Manakala pemerkasaan industri teknologi tinggi dengan kerjasama awam swasta telah mewujudkan sebuah pusat R&D, Aerospace Malaysia Innovation Centre AMIC, dan memfasilitasi penubuhan dua konsortium industri iaitu Malaysia Rail Industry Corporation dan Malaysia Space Industry Corporation dalam usaha memperkasa nilai tambah dan memperkuat offerings dari industri tempatan. Bagi pandangan Yang Berhormat Goping mengenai pemerkasaan PMKS dan memperkemas ekosistem pembangunan startup, saya amat setuju bahawa inisiatif Single Window di bawah Plan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia (SUPER) merentasi pelbagai kementerian. Inisiatif ini akan berfungsi sebagai penyelaras aktiviti pembiayaan dan pembangunan kapasiti dengan terus mempromosikan pembangunan ekosistem startup selari dengan ekonomi madani. Inisiatif ini merupakan sistem penyampaian tunggal awam yang tangkas dan kolaboratif yang bakal menjadi titik utama kerjasama antara semua pemegang taruh di dalam ekosistem startup negara melibatkan 14 agensi dan jumlah pendanaan tahunan sehingga 1.6 bilion ringgit. Inisiatif ini akan memudahkan penyelarasan di peringkat syarikat modal teroka VC, terutamanya bagi memastikan tiada pertindihan dana pemula. Melalui inisiatif ini, teknologi terkini dalam bidang bioteknologi, teknologi hijau dan kecerdasan buatan yang dibangunkan syarikat startup tempatan dijangka menyemarakan inovasi serta melonjakkan keupayaan teknologi negara. Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, isu mengenai sekuriti makanan ataupun aplikasi teknologi pertanian, saya ingin menyentuh cadangan dan pandangan daripada Yang Berhormat Temeloh. Saya bersetuju dan menyokong cadangan Yang Berhormat supaya penyelidikan dan pembangunan keterjaminan makanan ditingkatkan bagi mengurangkan import barangan makanan. Untuk makluman ahli yang berhormat, MOSTI selaku peneraju agenda sains teknologi dan inovasi STI, negara bukan sahaja memfokuskan kepada isu STI, namun turut memainkan peranan membantu memperkukuhkan lagi sekuriti makanan negara melalui penggunaan teknologi ataupun perkhidmatan berkaitan. Penggunaan teknologi seperti drone dan robotik oleh syarikat tempatan untuk proses penyemburan baja dan pembenihan pokok dapat meningkatkan kecekapan sekaligus mempercepatkan masa dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Selain itu, MOSTI melalui inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia MCY melonjakkan hasil pengkomersialan penyelidikan pembangunan dan inovasi R&D&I tempatan dari universiti, institusi, agensi penyelidikan tempatan di mana telah mengenal pasti 474 produk ataupun teknologi R&D tempatan yang telah dikomersial dan dipasarkan dengan penjanaan hasil jualan sebanyak 540 juta ringgit. Antara penyelidikan berkaitan sektor agro makanan yang dilaksanakan oleh agensi di bawah MOSTI adalah yang pertama, di bawah agensi Nuklear Malaysia, benih padi NMR 152 mampu mengeluarkan hasil tanaman sehingga
10 tan sehektar berbanding dengan kadar purata hasil padi lain sekitar 6 tan sehektar di kawasan tanaman yang sama. Tan Sri Yang di-Pertua, penghasilan benih baru NMR 152 ini juga telah diiktiraf dan diperakui di peringkat antarabangsa menerusi penerimaan Anugerah Outstanding Achievement Award IAEA dan the Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO on Mutation Breeding pada tahun 2021 dan Anugerah Forum for Nuclear Cooperation in Asia FNCA Award 2020. Aplikasi teknologi nuklear menerusi teknik biak bakar mutasi juga berjaya menghasilkan varieti bakar baru antaranya pisang, kacang tanah, cendawan, kenaf, stevia dan juga tanaman landscape. Sebahagian benih-benih ini telah dikomersialkan manakala sebahagian lagi di peringkat pensijilan dan pra pengkomersialan. Selain itu, Nuklear Malaysia juga telah membangunkan teknik pensterilan serangga bagi mengawal serangga perosak ke atas tanaman pertanian. Teknik phytosanitary yang diaplikasikan di loji Sinar Gamma Nuklear Malaysia pula digunakan untuk membantu PMKS tempatan menembusi pasaran antarabangsa dengan memenuhi piawaian keselamatan import makanan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di setiap negara. Di bawah Nano Malaysia Berhad pula ada satu projek sistem aquaponic Internet of Nano Things IONT yang dijalankan menggunakan otomasi sistem fertigasi, pertanian menegak vertical farming, aquaponik yang digandingkan bersama aplikasi sensor dan tenaga yang boleh diperbaharui telah berjaya dilaksanakan di Manung, Perak. Sistem ini juga mampu meningkatkan produktiviti walaupun di tempat yang terpencil dan juga pedalaman. Dengan keluasan tanah hanya 1.5 ekar, sebanyak 30 tan sayur-sayuran dan 5 tan ikan dapat dihasilkan setiap tahun. Kini pihak swasta yang terlibat sedang mengaplikasikan projek ini di tempat-tempat lain. Selain itu, di bawah NIBM National Institute of Biotechnology Malaysia ada produk makanan daging alternatif berdasarkan cendawan tiram kelabu turut dijalankan bertujuan untuk menambah nilai kepada industri pengkomersialan cendawan tiram kelabu yang ditanam secara meluas di Malaysia. Pada masa ini, burger cendawan alternatif kepada burger daging sedang berada pada peringkat proof of concept POC untuk dikomersialkan di pasaran. Dan penyelidikan dan inovasi penghasilan silage untuk ternakan ruminan menggunakan kaedah fermentasi bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti haiwan ternakan. Formulasi silage ini sedang digunakan oleh tak laluan Tan Sri Speaker, tak laluan Yang Berhormat Menteri. Formulasi silage ini sedang digunakan oleh Tenang Agrofarm Padang Terap Kedah. Silakan Kubang Pasu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertama saya nak ucap tahniah lah. Sebab Menteri SCI sekarang ni dia cukup aktif. Saya selalu follow dia punya aktiviti. Pertama, Yang Berhormat Menteri, apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tentang produk-produk baru yang perolehi daripada R&D, nanoteknologi, bioteknologi dan sebagainya, itu memang bagus. Tetapi dari pengalaman saya turut dalam R&D rubber teknologi, di peringkat lab, okey. Tapi kita masalah commercialization dan akhirnya kita mati dekat itu sajalah idea kita. Lagi satu, yang kedua, Yang Berhormat Menteri, kita, negara kita ni kalau kita ambil dalam bidang high tech, utamanya electrical, electronic industry dan sebagainya, kita masih menjadi negara assembler, bukan pencipta teknologi. Kita tengok semua semiconductor companies ataupun 99% dalam negara kita adalah daripada luar. Dan kita perlu R&D yang lebih kuat untuk kita
buat R&D dan kita sendiri dapat produk daripada kita sendiri berdasarkan pada kita punya research dan design seperti IC dan sebagainya. Dalam hubungan ini Yang Berhormat Menteri, saya tengok, kalau correct me I'm wrong, dengan izin, kerajaan akan hanya membelanjakan 25% untuk R&D, 25% daripada GDP negara. Dan angka ini Yang Berhormat Menteri adalah terlalu kecil berbanding dengan negara-negara lain yang maju. Jangan ambil negara yang tak maju, yang maju. Korea 5% daripada GDP. China sendiri pun 3.5% daripada GDP, sebab tu dia maju cepat. Germany 3.5% dari GDP. Taiwan 3.7% pada GDP. Ini contoh-contoh dan saya minta respon, dan cadangan saya ialah supaya kerajaan memberi perhatian lebih serius untuk meningkatkan peratus R&D yang kita belanjakan R&D ini berdasarkan kepada GDP. Sebab kalau kita nak maju cepat dan kita nak ubah negara kita menjadi negara teknologi, tak mau kita trap dalam middle income group, kita nak pendapatan yang tinggi, I think it is well dengan izin kita belanja lebih banyak untuk R&D. Sekian Tan Sri Speaker. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Kubang Pasu. Saya amat setuju dengan cadangan Kubang Pasu bahawa negara kita kena bertambah lagi lah untuk dana R&D supaya kita dapat mencapai pencapaian seperti negara-negara maju yang lain. Dan sekarang kita tengah cubalah dengan adanya matching grant dengan pihak swasta dan juga MSE dan lain-lain, antara usaha kita lah. Dan ialah Kubang Pasu memang dalam bidang R&D ini memang tahu di dalam R&D dia ada banyak valley of death. So ada yang produk yang bagus tetapi tidak dapat dikomersialkan ataupun tidak dapat scale up kerana cost. Maka kini kita sangat menggalakkan community science ini untuk selalu bekerja sama dengan industri supaya produk yang research itu, diselidik itu dapat menampung keperluan industri, tetapi bukan semata-mata R&D yang sendiri nak adakan. Okey, Kuala Sikit Selangor. Menteri, kalau boleh saya sambung Menteri, sikit. Kuala Kuala Selangor. Selangor, ya. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Menteri, terima kasih Tan Sri Speaker. Dalam semangat yang sama juga, mesti antara kementerian yang sangat penting untuk kita mencapai negara berpendapatan tinggi, dari sudut funding of startup sangat penting. Dan saya perhatikan bahawa satu masa dahulu kita bercita-cita untuk menghasilkan dan menjana 5,000 startup. Dan daripada situ kita nak melahirkan paling tidaknya 5 unicorn. Nak cari 5 untuk hari ini pun. Ya, kenapa kita suffer premature deindustrialization adalah kerana itu. Kita tidak dapat mengangkat startup. Satu, saya perhatikan tidak ada no centralized, apa yang dikatakan sebagai no central portal for startup funding. That is missing. Dan kita tahu betapa pentingnya beyond just R&D adalah to fund a startup, sama ada through MAFCAP ataupun grants or incentive. Tapi perkara ini perlu diberikan tumpuan dan benar-benar mesti dapat memacu perkara ini. Kalau tidak, we are back to the doing more of the same, orang kata, ya. Kita tak dapat melonjak dan akhirnya tidak dapat kembali kepada middle income track. Silakan Menteri. Terima kasih Menteri. Terima kasih Kuala Selangor. Sebelum saya menjawab soalan Kuala Selangor, saya nak menjawab juga Kubang Pasu yang tadi sentuh tentang E&E. In fact dalam E&E ini mungkin ialah kita sekarang lebih pada back end, packaging, assemble, tapi pada masa yang sama kita ada peluang yang baik juga dalam beberapa bidang ataupun area yang seperti Yang Berhormat Menteri Speaker, Yang Berhormat Menteri sekejap je. Dia sebenarnya Yang Berhormat Menteri, saya terlibat secara langsung dengan Taman Teknologi Tinggi Kulim. Di Taman Teknologi Kulim, saya rasa 90% lebih adalah front end. Kita buat research, design sendiri. Cuma selepas itu dihantar ke negeri lain untuk back end, testing dan juga packaging. Mungkin there's a bit of correction. We are doing well in front end now. Kita mula ada front end lah, tapi kita ada banyak peluang lagi dalam front end seperti IC design, fabless design ataupun advanced packaging, foundry
dan kita juga ada peluang yang cerah kalau kita melibatkan diri dalam penyelidikan macam seperti gallium nitride, silicon nitride dan lain-lain. Dan untuk menjawab soalan Kuala Selangor, memang startup ekosistem memang satu area yang penting dalam bidang MOSTI. Memang sekarang kita dalam usaha untuk streamline ataupun menambah baik startup ekosistem ini, termasuklah bagaimana kita streamline funding agency. Dan nanti saya akan sentuh tentang tadi saya sudah sentuh tentang single window approach supaya tidak ada lagi duplication. Dan juga seperti yang kita maklum, dalam funding ini dia memang ada pre-seed, seed, series A, B, C dan lain-lain. Memang kita lebih kekuatan kita lebih pada pre-seed dan seed lah. Dan series ABC itu lebih pada industri ataupun VC swasta. Tapi tadi Kuala Selangor sentuh je, itu target 5,000 startup dan juga 5 unicorn tu masih dalam target kita, seperti yang ditulis dalam super yang kita punya startup roadmap tu. Dan in fact kita ada quite a number of good startup yang mungkin belum capai tahap peringkat unicorn, tapi sekarang mereka digelar sebagai sunicorn, soon to be unicorn. So kita ada potensi juga dari segi itu. Izinkan saya Tuan Yang Dipertua, izinkan saya teruskan. Bagi RMK ke-12, Agensi Nuklear Malaysia sedang menaik taraf fasiliti dan makmal aplikasi teknologi nuklear dalam pertanian dengan peruntukan sebanyak 5.3 juta sehingga tahun 2025. Projek ini bermula tahun ini bagi meningkatkan keselamatan dan jaminan makanan melalui peningkatan produktiviti agro makanan melalui teknik biak bakar mutasi. Di samping itu, teknik isotop stabil digunakan bagi menentukan ketulinan makanan. Habiskan ayat ni. Menentukan ketulinan makanan serta mengesahkan asal-usul produk tersebut. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan menerangkan tentang teknologi digunakan dalam sektor pertanian. Saya ingin menyentuh tentang sektor peladangan pertanian berhubung kait dengan kelapa sawit. Dah berada dalam negara kita berpuluh tahun dah. And this is one of the major contributor to our income. Pergantungan kita dalam sektor ini amat berat daripada pekerja asing. Apakah peranan pihak kementerian untuk pastikan supaya teknologi, penggunaan sama ada mechanization, automation untuk membolehkan supaya kita kurangkan satu bab labor intensif sektor kelapa sawit ini, kerana ini merupakan satu sektor yang cukup memberi sumbangan besar kepada pihak kerajaan. Dah lama dah, tapi saya tidak nampak. Sekarang ini di Sabah kita mempunyai masalah yang begitu besar. Ya, we don't have enough manpower. Ya, dalam keadaan Kalimantan semakin membangun, saya yakin kita akan ketandusan. Ya, pekerja yang ada. But what is this peranan pihak kementerian untuk memastikan bahawa penggunaan automation ini dah lama 2-30 tahun dah. Mechanization, satu bab. Kedua, persoalan tentang perubatan tadi, research and development di antara pihak swasta dan juga kerajaan. Setakat ini, kita sedar dan tahu bahawa kita mengeluarkan contoh macam Panadol saja. But the raw materials, penggunaan dia untuk membuatkan ubat-ubat ini, kita import daripada India dan Pakistan. Sampai bila adakah pihak kementerian akan mendapat melahirkan bahawa all the raw materials to produce all these medicines yang ada? Kerana kita tahu bahawa kesihatan ini cukup perkara yang penting. COVID dah ada dahulu. Bayangkan kita belanja berbilion nak mendapat vaksin, itu pun mengambil masa. Banyak yang meninggal dunia. But sektor pihak kementerian untuk mainkan peranan yang lebih agresif, ya, lebih ke depan untuk pastikan bahawa teknologi dalam sektor perubatannya akan dapat kita tingkatkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Sempurna. Saya setuju bahawa memang kita perlu pertingkatkan usaha kita dalam pengaplikasian teknologi dalam bidang peladanan dan juga
perubatan. Untuk peladana memang kami akan adakan sesi libat urus dengan player-player peladanan supaya kita kena tengok bagaimana kita nak gunakan teknologi untuk membantu terutamanya dalam harvesting. Sebab harvesting lah yang paling sukar untuk orang kata pengaplikasian teknologi itu. Dan selain daripada itu, dari segi dalam bidang perubatan, memang sekarang mesti kerjasama rapat dengan beberapa pihak termasuk international pharmaceutical company untuk kita membangunkan vaksin manusia dan supaya kita dapat kita adalah sovereignty vaksin ini supaya apabila pandemik ini berlaku ataupun pada masa yang akan datang mungkin ada berlakunya pandemik, kita ada keupayaan untuk menghasilkan vaksin yang tersendiri. Tetapi ialah seperti yang kita tahu memang R&D dalam perubatan ini dia makan dana yang sangat besar dan itu sebabnya tadi kita ada beberapa usaha untuk memperbanyakkan dana yang kita gunakan untuk R&D ini. Dan kita juga ada beberapa projek yang bakal diadakan seperti dalam precision medicine iaitu genome sequencing yang akan banyak membantulah dalam precision medicine di. Menteri, Tuan, boleh Menteri rangkumkan semua sekali. Menteri ada 4 minit lebih kurang. Isu-isu banyak tu saya rasa ya. ya. Datuk Speaker, cuma saya nak minta kepada Menteri, bila Menteri menjawab, bukan hanya soalan yang saya bangkitkan, malahan awal daripada itu. You seems to be just highlighting fund is lacking. Sebagai satu alasan, saya ingat pihak kerajaan harus mengambil langkah yang begitu agresif dan memastikan bahawa it can save human life, Ya. I mean, this is not questions of not enough funding. We have a lot of fund that we can use for the unproductive sector. Why don't we use this limited fund to ensure that we can produce raw material I'm talking about to produce medicine yang ada. Begitu juga sektor pertanian tadi. Saya nampak tak ada kolaborasi begitu agresif dengan pihak swasta, IOI, SEMDABI, FELDA, semua. Yang saya yakin mereka mempunyai kewangan untuk memastikan mengurangkan pergantungan kepada buruh asing yang ada. Tapi tak ada kolaborasi yang serius daripada pihak pemerintah untuk memastikan bahawa there is enough funding. It will be for the benefit, not only the government. Terima kasih. Saya hanya maklumkan bahawa R&D ini dia memang makan dana yang besar, tetapi kita juga sedang usahakan bagaimana nak atasi satu dana, yang keduanya ekosistem dia. And saya setuju dengan sempurna bahawa ada ramai pemain industri yang mereka sudi mengeluarkan modal untuk dalam bidang R&D ini, termasuk syarikat-syarikat yang disebut oleh sempurna tadi. Tasu yang dipertua, saya masuk satu lagi iaitu industri angkasa. Saya mengalu-alukan cadangan yang berhormat Kalabakan bagi pembangunan hub utama industri aero angkasa di Malaysia. Dalam hal ini potensi Sabah ataupun mana-mana negeri yang bersesuaian sebagai lokasi strategik tapak pelancar akan diperhalusi. Kajian keboleh laksanaan ini perlu dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan tapak pelancaran yang dibangunkan adalah selamat dan mendatangkan impak yang minimum kepada alam sekitar dan sosial ekonomi masyarakat tempatan. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang saya sebut tadi, iaitu private financial initiative, tidak melibatkan funding daripada kerajaan. Untuk tujuan ini, kerajaan menerusi MOSTI sedang membangunkan garis panduan untuk kajian keboleh laksanaan teknologi pelancar angkasa bagi memastikan cadangan tapak memenuhi segala keperluan yang ditetapkan oleh kerajaan. Pihak industri yang berminat dalam membangunkan tapak pelancaran perlu mengemukakan laporan keboleh laksanaan tapak pelancar berdasarkan garis panduan tersebut untuk tujuan penilaian kerajaan. Seterusnya, kerajaan akan mengadakan sesi libat urus dengan masyarakat setempat sekiranya hasil kajian menunjukkan keboleh laksanaan tapak pelancaran adalah tinggi. Tasu yang dipertua, saya nak sentuh satu lagi yang agak ramai ahli yang berhormat tanya, iaitu kawal selia dan pembangunan R&D Nadir Bumi. Untuk makluman semua, skop bagi pengurusan Nadir Bumi terletak di bawah NRECC. Namun ada beberapa perkara yang berkaitan dengan pembangunan industri Nadir Bumi terletak di bawah bidang kuasa kementerian ini.
Dan sehubungan itu, saya ingin merujuk kepada Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Subang dan Yang Berhormat Ipoh Timur yang menyentuh mengenai pengurusan sisa nadi bumi, kawalan dan pemantauan alam sekitar sekiranya dikena pasti radiatif. Yang pertama, pohon pemakluman bahawa bagi aktiviti pemprosesan mineral yang mengandungi bahan radiatif semula jadi ataupun naturally occurring radiative material norm melebihi had kawalan di bawah Perintah Pelesenan Atom Tenaga Atom 2020, maka aktiviti tersebut adalah tertakluk di bawah Akta 304 dan had itu adalah 1 becquerel per gram dan kawal selia oleh Jabatan Tenaga Atom MOSTI. Yang kedua, di bawah Seksyen 14-2 Akta Pelesenan Tenaga Atom iaitu Akta 304 menekankan bahawa mana-mana orang yang pada menjalankan sama ada aktiviti mencari gali atau melombong atau kedua-duanya menemui, menjumpai atau memperolehi apa-apa bahan radiatif, bahan nuklear atau benda ditetapkan, hendaklah dengan segera melaporkan secara bertulis hal ini kepada LPTA dan hendaklah mematuhi semua arahan yang diberikan oleh LPTA. Dan yang ketiga, Nuklear Malaysia di bawah MOSTI mengendalikan pusat pengurusan sisa radiatif kebangsaan bagi pengurusan sisa radiatif yang selamat di negara ini. Sisa radiatif ini terhasil daripada pelbagai aktiviti nuklear seperti reaktor penyelidikan, institusi perubatan, sektor perindustrian dan amang daripada norm dalam pemprosesan mineral dan industri oil and gas. Menteri, panjang lagi Menteri. Menteri, panjang lagi. Tak, habis lah. Saya masuk yang terakhir. Okey, landing Menteri. Ya, thank you. Terima kasih Tan Sri. Mengenai pertanyaan Yang Berhormat Bagan berhubung dengan perancangan kerajaan terhadap penggunaan tenaga nuklear, perkara ini masih dalam pertimbangan kerajaan, khasnya di bawah Kementerian NRCC. Namun begitu, Nuklear Malaysia telah bersedia dalam aspek teknikal dan keupayaan sumber manusia dan kini sedang mempergiatkan manfaat penggunaan teknologi nuklear secara aman melalui pembangunan bakat teknologi nuklear yang holistik bagi memenuhi keperluan pasaran dan negara. Sekian saja maklum balas saya untuk kali ini dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih.